pada ni bukan Puan Jamalia, dia YB, Yang Berhormat Jamalia Jamaluddin ya. Okey. Ya, betul bang, betul. Okey. Saya perasan speaker kita pada malam ini, ya, kita banyak sentuh tadi, Saudara Brian ada sentuh pasal pendapatan, harga barang, ya, lepas tu masuk dengan YB juga ada sentuh berkaitan dengan harga barang, soal pendapatan rakyat. Okey. Jadi saya nak tekankan kat sini, kita yang muda ni kita dah boleh mengundi. 18 tahun dah automatik didaftarkan. Kita boleh mengundi, betul? Jadi yang 18 tahun, saya menyeru, saya minta, saya mohon pada anti-anti, uncle-uncle yang ada di sini untuk pesan pada anak, pada cucu untuk mengundi, keluar mengundi. Your vote is very important untuk kita tentukan hala tuju pentadbiran kerajaan kita 5 tahun akan datang. Okey. Jadi nak sebut anak muda, kami termakan khas daripada Gombak, seorang aktivis mahasiswa yang sangat aktif. Saya dimaklumkan dia datang tadi daripada Johor, Melaka dan terus ke sini, sangat aktif ya. Saya menjemput sahabat saya, saudara Alif Naif. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam. Baik, seperti yang diperkenalkan, nama saya Alif dan saya merupakan bukan setakat seorang anak muda ya tuan-tuan. Saya seorang mahasiswa. Saya yakin di kalangan tuan-tuan yang hadir pada hari ini mesti ada anak-anak yang tengah belajar di universiti. Betul? Kalau bukan anak-anak, mungkin adik-adik, mungkin saudara mara yang belajar di universiti. Dan hari ini saya nak bercakap tentang apa sebenarnya yang kita ataupun saya sebagai student hadap dalam universiti. Tuan-tuan, saya bulan lepas, 2 bulan lepas saya kena dakwa di mahkamah. Atas sebab apa tuan-tuan saya kena dakwa di mahkamah? Sebab saya turun protes di Sogo. Kenapa pula saya turun protes tuan-tuan? Saya turun protes sebab harga barang meningkat. Kita turun di Sogo tuan-tuan, kita tuntut supaya Menteri kawal harga barang. Ini isu perut tuan-tuan, isu perut. Orang tak dapat makan. Kawan-kawan saya dalam universiti tak dapat makan. Ini realiti. Ini realiti yang orang hadap. Daripada dulu, daripada 2012 saya tengah sekolah menengah lagi tuan-tuan, saya dengar rakan-rakan mahasiswa makan Maggi. Dia tak cukup makan. Ya, kita tahu itu realiti yang sentiasa ada. Tapi sampai bila tuan-tuan? Kalau makin lama makin meningkat, Maggi pun tak mampu nak beli tuan-tuan. Akhirnya mahasiswa nak makan apa? Takkan Maggi pun mampu makan sehari sekali. Tak patut. Tuan-tuan, ini kita tak cakap hanya ini kalau mahasiswa pun hadap, apatah lagi rakyat kebanyakan. Sudah tentu semua di kalangan kita hadap benda yang sama. Bila kita bersuara tentang harga barang, harga makanan, tahu tak apa yang berlaku kemudian tuan-tuan? Dia tubuhkan pasukan jihad tangani inflasi. Apa functionnya? Saya tak tahulah. Letakkan seorang menteri komunikasi mengepalai jihad tangani inflasi. Akhirnya tak jadi apa pun sampai sekarang. Harga barang masih meningkat seperti yang saudara Brian sebut. Tuan-tuan, bila kita cakap pasal harga barang, adalah satu menteri ni yang bertanggungjawab ke atas universiti. Apa inisiatif dia tuan-tuan kepada rakan-rakan saya dalam universiti, kepada anak-anak tuan-tuan, kepada saudara mara tuan-tuan dalam universiti? Apa inisiatif seorang menteri ni tuan-tuan? Dia buat menu keluarga Malaysia. Dapat nasi sejemput tuan-tuan, ayam cincang sikit RM3.5. Patut ke tuan-tuan? Ini ke makanan yang bernutrisi? Kalau rakan-rakan saya, anak-anak tuan-tuan, saudara mara tuan-tuan dan perempuan dalam kampus terpaksa hadap realiti yang sebegitu hari demi hari tanpa ada solusi jangka masa panjang, sampai bila tuan-tuan yang kita kena hadap benda sebegini? Ini realiti yang kami terpaksa hadap. Ini realiti yang kita semua terpaksa hadap. Dan tuan-tuan, Pakatan Harapan
Saya kat sini tuan-tuan, saya tak takut untuk kata yang saya mahasiswa anak muda yang menyokong Pakatan Harapan. Kenapa? Sebab berbanding dengan parti-parti lain, saya baca manifesto. Kalau hari ni saya nak sebut sikit satu manifesto Pakatan Harapan kepada semua orang supaya kita semua cakna, supaya kita semua faham. Jaminan security makanan, or food security. Ini yang kita tuntut. Solusi jangka masa panjang. Bukannya makanan harga RM3.5 sejemput nasi ayam cincang. Itu bukan solusi jangka masa panjang. Solusi jangka masa panjang adalah untuk kita jamin security makanan, jamin bekalan makanan kita. Kalau kita ada abundance of food, jaminan bekalan makanan yang mencukupi, harga barang takkan tinggi tuan-tuan. Harga barang tinggi sebab bekalan rendah, demand tinggi, harga tinggi. Itu basicnya. Jadi kalau kita dapat pastikan bekalan makanan kita cukup, harga barang takkan naik tuan-tuan. Pergi tengok manifesto. Saya tak pastilah BN atau PN dah keluar ke belum, tapi pergi tengok manifesto semua parti politik. Parti politik mana yang betul-betul terperinci jamin bekalan makanan kita tuan-tuan. Waktu kita tengah susah, sebelum ini, sekarang pun kita tengah susah sebenarnya. Seperti yang Brian sebut tadi, harga minyak naik, harga telur pun naik. Kalau dulu, kalau susah kita makan telur tuan-tuan. Sekarang kalau susah nak makan apa? Telur pun naik harga. Takkan kita nak minum kicap je tuan-tuan? Takkan nak kena berpuasa. Jadi ini baru satu perkara yang rakan-rakan kita, anak beranak kita, saudara mara kita hadap dalam kampus. Kenapa saya sebut? Sebab saya seorang mahasiswa. Satu lagi tuan-tuan, apa yang saya nak sentuh malam ini adalah tentang hak bersuara. Saya sebut tadi, saya kena dakwa di mahkamah hanya sebab bersuara tentang harga makanan. Takut apa pun saya tak tahulah dengan saya ni. Saya ni dah pendek kan, nak lawan pun tak adalah cukup kuat, tapi takut sampai dakwa di mahkamah tuan-tuan. Hak bersuara mahasiswa, bukan mahasiswa sajalah, hak bersuara semua orang di Malaysia ini terjamin dalam perlembagaan. Tapi kalau kita sound sikit menteri, dia terasa hati dia bawa kita ke mahkamah. Itulah ada akta sakit hati, itulah ada akta perhimpunan aman. Akta sakit hati tuan-tuan, akta hasutan 1948 tuan-tuan. Malaysia pun tak merdeka lagi, dia pakai lagi yang tu sebab nak tahan orang yang tak setuju dengan dia. Adakah patut kita tengok zaman Pakatan Harapan memerintah, bila ada demonstrasi ISET dekat Masjid Jamek, bagi tahu berapa ramai orang kena tahan waktu tu? Tak ada. Pakatan Harapan menjamin kebebasan bersuara rakyat Malaysia. Tak setuju dengan Pakatan Harapan pun kita sound je lah. Kalau kata kita kat sini, kalau kata penyokong-penyokong Pakatan Harapan tak bersetuju dengan Pakatan Harapan, kita boleh bersuara. Itu termaktub dijamin dalam perlembagaan Malaysia. Sebab tu dalam manifesto Pakatan Harapan disentuh lagi, kita akan mansuhkan akta universiti dan kolej universiti kan. Mahasiswa kalau bersuara dia kena ambil tindakan. Berapa ramai kawan-kawan kita kena gantung tuan-tuan. Adam Adli 10 tahun kena gantung daripada UPSI. Sekarang bertanding ahli parlimen Hangkuh Jaya. Kawan-kawan kita di Universiti Malaya bersuara tentang isu tangkap MO1. 2016 dia bersuara isu tangkap MO1, kena dibawa akta universiti. Hari ni siapa masuk penjara tuan-tuan? Najib juga. Isu apa tuan-tuan? 1MDB juga. Isu yang disuarakan sejak 2016. Itu yang mahasiswa mula turun pada 2016. Sekarang terbukti tuan-tuan, dia masuk dalam mahkamah. Dia masuk dalam penjara, terbukti bersalah. Itu bukti kalau kita tak bersuara. Kalau 2016 kawan-kawan saya yang kena dengan AUKU atau universiti tu tak bersuara, hari ni Najib masuk penjara tak tuan-tuan? Tak mungkin. Penting bersuara tuan-tuan. Hari ni saya bersuara kat sini belum tentu lagi selamat pun sebenarnya. Tapi tak apalah. Orang kata demi masa depan Malaysia yang lebih baik, apalah sangat seorang didakwa di mahkamah berbanding dengan hak bersuara jutaan rakyat Malaysia. Saya sentuh 1MDB. Saya nak petik ada satu disebut oleh Dr. Muhammad Khalid kan, seorang pakar ekonomi Malaysia. Tahun ini kita bayar duit 1MDB 15 bilion. Tahun depan kita akan bayar 13 bilion. Tadi YB Jamalia sebut 1 bilion pun kita dah jam. Berapa banyak sebenarnya 1 bilion ni? Kalau kita susun duit RM1, 1 bilion ni kita pun tak tahu berapa lama. Saya bagi ni kalau kita ambil 1 saat, kita tahu 1 saat berapa lama.
Kalau kita ambil 1 bilion saat, tuan-tuan, tahu 1 bilion saat berapa lama, tuan-tuan? 32 tahun. That is how much 1 billion is. Something yang we cannot fathom with our mind pun sekarang. Kita bayar hutang YNDB tahun ni, tahun depan 28 bilion. Bajet negeri Perak disebut oleh Dr. Muhammad Khalid, bajet negeri Perak yang diluluskan oleh DUN 1.1 bilion sahaja. Kalau kita tak bayar hutang YNDB, kita boleh biaya negeri Perak 28 tahun. Betapa banyak kita rugi, tuan-tuan. Satu hospital, Purata nak wujudkan satu hospital 140 ke 150 juta. Ini yang ada dalam jawapan lisan DUN Selangor. Tuan-tuan, 1 bilion boleh buat 1 bilion boleh buat berapa banyak hospital? 1 bilion bahagi 150 juta. Kita boleh buat dalam 6.7 hospital. 6 ke 7 hospital kita boleh bina. That is how much? 1 bilion tuan-tuan. Kita kena bayar tahun ni, tahun depan 28 bilion. Tahu tak bila kita akan habis bayar hutang YNDB ni, tuan-tuan? Kita akan habis bayar hutang YNDB tahun 2037. Sekarang 2022, 15 tahun lagi nak bayar. Tahu tak Najib bebas bila? 2034. Dia dah bebas lagi 3 tahun, kita kena sambung bayar hutang dia, tuan-tuan. Punyalah teruk, tuan-tuan, apa yang dibuat sepanjang pemerintahan dia. Sebab tu kita tak boleh bagi ruang kepada korupsi. Kita korupsi ni, tuan-tuan, dia bukan setakat isu orang sakau duit, orang curi duit. Dia isu sama ada kita boleh wujudkan sekolah atau hospital atau baiki infrastruktur. Itu isu dia sebenarnya. Kalau tuan-tuan kenal, kita ada seorang pemikir ulung, nama dia Syed Hussein Alatas. Dia menulis satu buku, nama dia Rasuah, Sifat, Sebab dan Fungsi. Dalam kajian ni, tuan-tuan, ada satu negara, bukan Malaysia. Ini betul bukan Malaysia, bukannya sarkasm. Ini betul bukan Malaysia. Satu negara, harta orang yang menjaga palang kereta api pun ambil rasuah. Sebab apa? Sebab kalau dia ambil rasuah, kereta api tak lalu dia ambil rasuah daripada kedai-kedai makan yang ada di sekitar. Kalau kata dia dapat rasuah, dia akan tutup palang kereta api. So kereta-kereta atau orang-orang semua kena berhenti. So apa yang berlaku? Peniaga-peniaga tepi jalan untunglah. Orang terpaksa tunggu, tapi kereta api tak ada pun, tuan-tuan. Itu contoh paling mudah korupsi. Dia kacau effectiveness dan efisiensi pergerakan sesebuah negara. Itu baru satu contoh, tuan-tuan. YNDB ni tak payahlah, saya dah sebut dah tadi. Macam mana dia membazir wang kita yang sepatutnya kita guna untuk beli atau bina hospital, untuk anak-anak kita di sekolah. Sarapan percuma, tuan-tuan. Sebagai contoh, pembiayaan sarapan percuma Dr. Mazri dah bawa zaman Pakatan Harapan. Kos nak buat, tuan-tuan, kalau kata kita ada duit YNDB, kita boleh bayari sarapan percuma untuk adik-adik kita di sekolah selama beberapa tahun. That is how much kita kena bayar untuk YNDB. Saya bukan, orang selalu cakap isu YNDB ni isu lapuk, kan? Isu lapuk, isu tahun 2018. Kononnya Pakatan Harapan mainkan untuk menang Putrajaya. Tapi kalau kata isu tu tak dibawa ke muka pengadilan, Najib masuk penjara dah, tuan-tuan. Tak masuk. Dan kita takkan dapat keadilan sampai ke hari ini. Kemungkinan dia masih berkuasa. Kalau kata sekarang kita kena bayar hutang dia sampai 2037, kalau dia tak masuk hari tu, silap-silap sampai saya dah ada anak cucu pun masih kena bayar lagi hutang yang dibawa oleh Najib Razak tu, tuan-tuan. Sebab tu korupsi ni isu penting. Isu jaminan bekalan makanan dan sebagainya ada kaitannya dengan korupsi. Ada kaitan dengan pemimpin-pemimpin dekat atas sana yang mengambil duit kopi. Kita sebut perumpamaan kepada rasuah ni adalah duit kopi. Dia ambil duit kopi, dalam poket dia duit kopi dia tak macam duit kopi kita, tuan-tuan. Duit kopi kita adalah dalam RM1, 10 sen, RM1, 20 sen dekat kedai. Duit kopi dia 2 juta, tuan-tuan. Banyak. Kopi apa dia beli pun saya tak tahulah. Tapi duit kopi dia tinggi, tuan-tuan. Sebab itu penting kita ulang dan kita kena bincangkan isu kesan rasuah kepada rakan-rakan, kepada semua orang yang ada atau dan yang hadir pada hari ini. Sebab tu, tuan-tuan, kalau kita, contoh ini kawasan YB Fahmi, betul, Lembah Pantai. Kalau kita undi YB Fahmi sebagai contoh, ini bukan tentang dia seorang masuk dalam parlimen. Ini soal kita hantar Pakatan Harapan masuk dalam parlimen. Supaya apa? Supaya isu rasuah dan korupsi ni kita jaga. Tapi isunya pula dekat sini, orang yang
menguruskan atau sepatutnya mengawal selia isu korupsi ini pun korup. Azam Baki, kan? Macam mana orang yang patut jaga isu korupsi ni pun korup? Ya, ada satu bahasa Inggeris, peribahasa bahasa Inggeris dia kata who police the police. Siapa polis? Siapa awasi pergerakan polis? Sebagai contoh, sebab polis awasi pergerakan kita. Siapa pula awasi pergerakan polis? Kalau kata Azam Baki awasi pergerakan ataupun hal-hal korup dekat negara kita, kalau dia korup, siapa pula nak awasi dia? That is the issue, tuan-tuan. Dan isu tentang korupsi ni juga adalah isu keselamatan negara. Baru ni kawan saya juga kena dakwa di mahkamah, Amir Hadi, Setiausaha Agung Parti Muda, dia kena dakwa kat mahkamah, tuan-tuan. Kenapa? Bersuara juga isu kapal LCS. Kapal LCS itu sejak zaman Zahid Hamidi, Hishamuddin Hussein, sekarang dah nak masuk pilihan raya yang ke berapa ni? 15. Pun tak settle lagi. Mana kapal pun tak sampai lagi. Kalau negara kena serang, siapa nak bela? Takkan Zahid Hamidi nak pergi muka depan. Memang dia lari dululah, tuan-tuan. Sebab itu, isu korupsi juga adalah isu keselamatan kita di Malaysia. Kedaulatan kita di Malaysia, tuan-tuan. Dan kedaulatan di Malaysia, tuan-tuan, ini bukan hanya kedaulatan satu kaum. Kita tak cakaplah tentang ketuanan Melayu. Kita cakap tentang ketuanan rakyat. Kedaulatan rakyat. Sebab itu kita kena lindung semua. Saya difahamkan, tuan-tuan, isu pendidikan sebagai contoh. Saya dah masuk isu keselamatan, saya nak sentuh sikit isu pendidikan. Kita tahu, tuan-tuan, betapa tirisnya isu pendidikan. Saya di satu universiti, tadi sebut tak nama universiti? Dah sebut kan? Tak apalah, saya rahsiakan dululah. Saya di satu universiti, tuan-tuan, dah sebut daripada Gombak. Tahu dah universiti mana, tapi tak apa. Saya daripada satu universiti. Bajet universiti saya tahun ini dipotong 2 juta ringgit. Nampak sikit. Mungkin daripada 442 juta kepada 440 juta. Macam alah sikitnya ada lagi 440 juta. 2 juta, tuan-tuan. Itulah untuk baiki tandas. Itulah untuk baiki infrastruktur. Kalau kata orang yang menjaga kewangan negara kita, orang yang tak reti buat kerja, jangan kata bajet universiti, habis semua bajet kena potong, tuan-tuan. Yang tingginya dalam bajet kali ini adalah bajet untuk orang kaya. Itu yang disebut oleh YB Wong Cheng, bajet untuk orang kaya. Akhirnya orang kebanyakan macam kita ni dapat apa? Tak dapat apa. Sebab tu kita kena cari orang yang betul-betul boleh handle kekayaan negara kita. Kita ni negara kaya, tuan-tuan. Amat pelik kalau kata satu negara kaya yang ada bisnes minyak sendiri, rakyat dia hidup miskin. Pelik, tuan-tuan, pelik sangat-sangat. Benda itu terjadi, macam saya sebut, ketirisan, rasuah. Akhirnya dia kena kepada pendidikan. Anak-anak kita, saya ada adik-adik, tuan-tuan. Saya ada adik-adik yang masih bersekolah rendah, sekolah menengah di universiti. Saya tak nak adik-adik saya membesar dalam keadaan negara kita tengah susah. Sebab saya sendiri faham sebagai mahasiswa macam mana susahnya sebagai seorang mahasiswa ni baru dalam universiti. Saya belum lagi graduate. Kalau saya graduate dengan isu nak cari kerja, tuan-tuan, isu ekonomi tak settle, apatah lagi isu peluang pekerjaan pula, ini pun takkan settle lagi. Akhirnya sampai bila kita nak ulang? Sampai bila kita nak ulang kitaran kejam yang disebut sebagai kemiskinan, the vicious cycle of poverty. Sampai bila kita nak ulang isu ini? Sebab selagi mana ketirisan dan juga isu rasuah masih berlegar, selagi itu kita dalam kitaran kemiskinan yang kejam. Mungkin kita tak rasa lagi. Kalau sekarang kita dah rasa, percayalah, kalau kita hal ehwal kewangan negara kita tak dijaga dengan elok, akan datang kita akan makin lama makin susah, makin lama makin susah. Ada satu konsep, tuan-tuan, kenapa pemimpin biarkan rakyat dia susah atau berlapar. Sebab kalau kita lapar, tak larat, tuan-tuan, nak turun demo, nak bersuara melawan dia. Sebab tu dia bagi kita lapar, supaya kita tak bersuara. Sebab tu, tuan-tuan, selagi mana kita ada kuasa, 5 tahun sekali, tuan-tuan, kita dapat peluang ni. 5 tahun sekali kita dapat peluang ni, kita humban dia keluar daripada Putrajaya. Kita humban segala perasuah, pengkorup ini ke lembah kehinaan, supaya Malaysia dapat dibina dengan baik untuk masa depan kita dan anak-anak kita. Ini bukan hanya untuk sesetengah kelompok, tuan-tuan. Ini untuk semua. Tak kira kaum, tak kira agama, ini masa depan kita bersama. Sebab tu penting, tuan-tuan, kotak kertas undi, tuan-tuan, hanya sekeping kertas. Hanya sekeping kertas.
tempat kita nak letak tanda X, pangkah. Tapi X, dekat mana posisi X yang kita letak itu tentu isu. Itu akan tentukan isu harga perut kita. Itu akan tentukan sama ada kita bebas bersuara atau tak. Itu akan tentukan sama ada fasiliti pendidikan, fasiliti kesihatan, keselamatan kita terjaga ataupun tidak. Sebab itu tuan-tuan, saya berdiri di sini pada hari ini. Saya gesa tuan-tuan keluar dan undi satu koalisi parti-parti yang berfikiran jauh, yang tahu tentang masalah periuk dan perut rakyat, yang menjamin sekuriti makanan, yang menjamin kalau kita nak bersuara, kita boleh bersuara, yang menjamin isu keselamatan, kedaulatan semua kaum, yang menjamin kesaksamaan ekonomi tanpa kira kaum dan agama, tapi mengangkat orang-orang susah, tak kira di mana pun orang susah tu tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, boleh atau tidak boleh, kita undi Pakatan Harapan. Boleh atau tidak? Boleh! Boleh atau tidak? Boleh! Boleh atau tidak? Boleh! Sekian daripada saya tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak.